Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini dari meja penerbit Content.my nak bercerita tentang election. Sebab pada 19 November ini, hari Sabtu, kita akan mengundi dalam PRU15. Tapi tak banyak dibincangkan. Kali ini PRU15 agak sedikit berbeza daripada PRU yang sebelum ni. Sebab hanya 3 negeri sahaja, iaitu Pahang, Perak dan Perlis yang akan mengadakan PRN ataupun pilihan raya negeri. Sebab negeri-negeri lain sama ada tidak mahu bubarkan Dewan Undangan Negeri mereka ataupun baru sahaja membuat pilihan raya negeri baru-baru ini. Jadi kebanyakan kempen bertumpukan kepada parlimen. Bila saya tengok kempen-kempen, contohnya macam saya mengundi di Shah Alam ya, saya lihat calon-calon, saya mencari apa yang mereka katakan. Jadi apa yang saya jumpa lebih kurang macam ni. The water problem, Selangor has the highest water problem. I fought for water problem in Selangor. Itu saya katakan, saya membawa wadah cara pentadbiran yang baru. Jadi saya terfikir, sebenarnya adakah kita jelas apa itu sebenarnya tugas ahli parlimen? Tuan-tuan, ahli parlimen sebenarnya bukannya bertanggungjawab ke atas longkang atau parit anda. Itu adalah kerja DUN. Kita kalau tengok, ya, sistem demokrasi di Malaysia adalah berasaskan sistem British, iaitu sistem Westminster Parliamentary. Dia bukan macam di US di mana bila kita mengundi direct untuk presiden. Di Malaysia, apa yang berlaku adalah dalam pilihan raya ada 222 kerusi di parlimen. Jadi kita undilah siapa yang menang masuk parlimen. Jadi di parlimen, siapa yang mendapat kerusi terbanyak di dalam parti ataupun majoriti akan berhak membuat kerajaan atau membentuk kerajaan. Jadi bila dah bentuk kerajaan inilah dia akan pilih PM dia. Dan PM inilah yang akan pilih menteri kabinetnya. Jadi bila kabinet ni dah dibentuk, kabinet inilah yang akan menggubal dasar-dasar yang akan bawa kita ke depan dalam 4 ke 5 tahun akan datang selepas election sampai ke pilihan raya yang akan datang. Jadi ini impak yang pertama ya. Bila kita pilih ahli parlimen, kita juga secara tidak langsung memilih siapa Perdana Menteri dan juga kabinetnya. Tapi apa sebenarnya fungsi utama ahli parlimen? Mudah. Tugas utama ahli parlimen adalah membahaskan rang undang-undang sebelum parlimen meluluskan sesuatu undang-undang. Jadi, bila kita memilih ahli parlimen, apa yang kita akan pilih adalah siapa yang boleh menjadi wakil kawasan kita untuk membawakan undang-undang yang memberi manfaat kepada kawasan yang kita undi. Tapi, satu lagi kerja adalah bila dia jadi menteri, parlimen juga akan bertanya soalan kepada kabinet dan Perdana Menteri tentang cara kabinet menguruskan negara. Jadi, kalau kita nak pilih calon yang paling layak untuk ke parlimen, bagaimana kita pilih? Sememangnya terpulang kepada anda sebab ada yang pilih sebab calon, ada yang pilih sebab parti, ada yang pilih atas sebab peribadi. Itu sebenarnya hak anda. Tapi, kita mesti ingat, ada impaknya undi kita untuk ahli parlimen. Sebab undian kita inilah yang mencorak masa depan kita untuk 4 ke 5 tahun akan datang. Sebab apa yang diputuskan kerajaan ada impak kepada kita dan jangan lupa ada impak kepada kita di jangka masa panjang. Saya beri contoh ya. Dasar pendidikan. Kalau kerajaan contohnya menambahkan jumlah beasiswa untuk bidang jurutera lah ya, kita akan melihat impaknya jauh lebih daripada 5 ke 6 tahun. Sebab jurutera ni bila dia grad, dia makan masa lebih kurang 5 ke 6 tahun. Jadi lepas dia kerja tu, dasar kerajaan juga menentukan apakah pekerjaan yang mereka akan lakukan. Kalau dasarnya bagus, dasar industrinya bagus, jurutera ni akan graduate dan dia akan bekerja mungkin dalam kilang kereta. Kalau dasarnya tak memberikan kerja yang bagus untuk mereka, dia mungkin kerja repair pipe sahaja. Satu lagi,
bila kita tengok banyak janji-janji yang dibuat kepada B40, M40, kos sara hidup, pekerjaan dijanjikan. Satu benda yang tidak dibincangkan oleh mana-mana kempen lah yang saya tengok sekarang adalah bagaimana mereka nak laksanakan. Kalau kita tengok dululah tahun 2018, itu adalah isu yang paling utama. Banyak janji-janji yang dibuat tapi susah nak dikotakan sebab bila dah jadi kerajaan, susah nak laksanakan sebab tak dibincangkan isu ni. Janji dulu, menang election, baru kita fikir macam mana. Yang tu susah sikit tuan-tuan. Income untuk kerajaan adalah cukai. Ini adalah income utama. Tanpa cukai, kerajaan tak boleh nak buat apa-apa. Jadi persoalannya, bila kita nak membantu B40 contohnya, kalau kita nak menjana peluang pekerjaan contohnya, kalau kita nak buat industri contohnya, ini dasar kerajaan. Kerajaan perlu cukai, mengenakan cukai kepada seseorang. Siapa yang akan dicukai? Itu persoalan paling penting. Adakah B40 itu sendiri akan dicukai? Adakah T20 akan dicukai? Adakah perniagaan akan dicukai? Ataupun semua kita dicukai? Contohnya GST dan SST. Jadi, betul. Isu sara hidup dan isu ekonomi ni memang isu penting. Tapi bagi memastikan isu ni ditangani, dasar perlu dibincangkan oleh ahli-ahli parlimen. Terutamanya sebelum mereka pergi ke pengundian. Bila kita nak mengundi, sebelum kita mengundi, kita kena tahu. Jadi, asas-asas penting ni bagus untuk dibincangkan. Okey, nak cerita pasal air boleh, nak cerita pasal kos sara hidup, itu kita terima. Tapi, apakah pandangan makro ahli-ahli parlimen ni? Isu pandangan dari segi ekonomi, nilai sosial, keselamatan dan sebagainya. Kalau isu-isu seperti dasar percukaian, strategi industri, dasar pembangunan perniagaan, dasar modal insan tak dibincangkan sekarang sebelum kita mengundi, nanti lepas dah undi nanti isu-isu asas lagi kita bincang. Negara maju lain semua dah buat kereta elektrik, dia dah buat teknologi maju, dah buat dasar sustainable development growth. Tapi kita masih lagi berbincang tentang isu-isu kos sara hidup. Dulu kita lah yang di hadapan di rantau ni. Sekarang kita dah pula berbincang pasal isu-isu yang asas. Jadi YB ni biarlah penjawat awam, sektor swasta, peniaga-peniaga bantu anda untuk mencapai hasrat anda. Tapi yang penting, kita nak satu dasar ataupun satu visi yang jelas di mana YB bakal bawa kita ke depan dan bagaimana kita boleh bantu. Based on that lah kita undi. Setakat ni, apa yang kita nampak di laman web anda pergi makan di warung, anda main bola, anda cerita pasal walkabout santai. Yang tu okey, tapi kita tahu itu adalah apa yang YB buat masa election. Lepas election ni tak ada komunikasi, kita pun tunggu lalas. Kita semua hilang sabar, hilang kepercayaan, kerajaan jatuh. Jadi untuk bakal-bakal YB, dalam berapa hari lagi kita nak mengundi dah. Saya nak minta tolong YB satu benda je. Boleh tak YB penjelaskan bagaimana YB bercadang untuk melaksanakan manifesto yang YB janjikan? Sama ada YB janji ataupun parti janji, saya tak kisah. Yang penting, kita penjelaskan dan kita bincangkan secara matang. Buatlah artikel ke, video ke, atau apa-apa bahan yang boleh menjelaskan kepada kami bagaimana manifesto membantu kami sebagai pengundi dan pengundi di kawasan YB sendiri. Sebab bagi saya, politik kita dah terlalu lama sangatlah politik janji dan retorik sahaja. Kita perlukan politik matang di mana kita boleh membincangkan isu-isu yang susah dibincangkan secara matang. Jadi YB, saya tunggu dan saya harap election kali ini lebih baik.